Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesertaan anda bersama kami di TVS dan pastinya kami berlintas langsung dari Miri, Sarawak, khususnya di Stadium Miri bagi program kedua. Program Jelajah Sarawak Ku Sayang yang sebenarnya keseluruhannya ada 12 dan pastinya hari ini kita bersama di Miri untuk program Jelajah Sarawak Ku Sayang yang mana kita pada sebelah pagi tadi kita telah berbual salah seorang daripada ADUN iaitu Ahli Dewan Undangan Negeri di Miri dan kali ini kita bersama siapa Zahra? Datuk Gerawat Gala merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Mulu yang juga merupakan Timbalan Menteri di Jabatan Primer Sarawak, Buruh Migresen dan juga Pemantauan Projek. Selamat datang kita ucapkan kepada Datuk Gerawat kerana sudi untuk bersama dengan kami pada hari ini. Kita nak menyentuh sikit mengenai kawasan Datuk sebenarnya iaitu di kawasan Mulu. Kalau kita lihat kawasan Mulu cukup luas juga mempunyai cabaran cukup besar. Seperti apa yang Datuk katakan tadi sebenarnya sempat berborak sebenarnya Datuk Syah. Jangan mana katanya Datuk untuk pergi ke salah satu kampung itu mengambil masa Cukup lama. Cukup lama. Tempoh. Bukan sahaja kawasan tu perlu dilalui dengan kenderaan jalan balak, tapi ada juga menggunakan bot kecil. Menggunakan jalan air sendiri. Jadi di sebalik cabaran ini mungkin Datuk boleh kongsikan juga apa perancangan Datuk sendiri untuk di kawasan Mulu secara khasnya. Bagi kawasan Mulu ini memang kawasan yang begitu luas dan sangat mencabar sebab banyak tempat-tempat rumah panjang, kampung-kampung mereka di pendalaman. Dan perancangan kita untuk sekarang ini dan dalam penggal saya jadi wakil rakyat dari tahun 2016, tumpuan kita adalah untuk infrastruktur. Infrastruktur berkenaan dengan jalan, bakalan air bersih, dan bakalan elektrik. Dan untuk masa sekarang, dari segi bakalan elektrik di kawasan Mulu hampir 100%. Kampung-kampung dan rumah panjang adalah mungkin dalam 10 lebih yang belum dapat dan bakalan air bersih kita pun bangga sebab pencapaian dalam 80% air bersih dan berbanding 10 tahun dulu Datuk. Ya, berbanding lebih 10 tahun dahulu. Begitu juga dengan perkhidmatan telefon dan internet. Seperti yang saya kongsi tadi, tumpuan kita bagi masa sekarang ini ialah untuk infrastruktur jalan. Sebab tanpa jalan susah nak bangunan-bangunan yang lain boleh masuk ke kawasan pendalaman. Dan kita sangat berterima kasih dan penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari, sebab melulus peruntukan yang besar untuk Highland Development Agency, HDA. Inilah satu agensi yang ditugas oleh Yang Amat Berhormat Premier untuk mempercepatkan pembangunan infrastruktur dalam kawasan kita Baram, Telangusan dan Mulu juga dengan peruntukan yang 1.5 bilion. Dan dari 1.5 bilion peruntukan kita membelanjakan 1.2 bilion untuk naik taraf bekas-bekas jalan balak. Sebab dalam beberapa tahun kemudian ini banyak syarikat balak sudah berhenti operasi balak mereka dan jalan-jalan balak yang syarikat ini bina dahulu terbiar. Dan sangat perlu untuk jalan ini diselenggara supaya adalah jalan perhubungan untuk rumah-rumah panjang di pendalaman sana. Itulah sebabnya tumpuan kita pada masa sekarang dan masa lepas untuk infrastruktur. Dan HDA sudah bina banyak ataupun naik taraf banyak jalan dan masih dalam proses untuk naik taraf jalan di kawasan kita Mulu, begitu juga dengan projek bakalan air bersih. Dan selain itu, kita juga ada perancangan untuk naik taraf ataupun baik pulih landasan kapal terbang di Taman Negara Mulu. Sebab sudah lama tidak di-maintain dan perlu diperbaiki lah. Itu satu projek besar yang kita
rancang untuk dilaksanakan dalam tahun ini. Dan juga kita juga ada perancangan di Taman Negara Mulu untuk bangun pusat rakyat. We say the rakyat project, di mana komponennya termasuk juga bangunan kedai-kedai untuk orang tempatan berjual beli, dan juga taman selera untuk pelancong-pelancong, dan juga Dewan Suara, Balai Raya Kampung. Itu kita akan bangun mulai dalam tahun ini. Dan juga bersempena itu kerajaan juga akan bangun satu pusat pentadbiran kerajaan untuk daerah kecil Mulu. Ya, dan semua ini mengambil belanja yang begitu besar juga. Dan di kawasan kita di Bario dalam proses pelaksanaan naik taraf lapangan terbang di sana, di mana kita tambah panjang lapangan terbang dari 600 lebih meter ke tambahan 200 lebih meter, bermakna 800 lebih meter. Supaya pesawat Pen Borneo ataupun Air Borneo, pesawat Air Borneo kita boleh angkut lebih banyak penumpang. Sekarang terhad kepada 9 penumpang, walaupun ada 19 kerusi dalam sana. So, dengan penambahan ataupun panjangnya landasan kapal terbang ini, kita boleh muat lebih banyak penumpang khas pelancong-pelancong. Dan dari segi sosioekonomi kita juga, satu juga jalan perancangan kita yang sangat-sangat besar ialah jalan dari Miri ke Merudi, dan dari Merudi sampai ke Kuala Melinau. Ada persimpangan jalan tersebut dari Long Panai pergi ke Long Lama. Dan jalan ini adalah jalan berturap dengan jumlah panjang 142 km dan akan menelan belanja hampir 3.8 bilion. Nah, ini kami sangat-sangat berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Premier kerana melulus peruntukan yang begitu besar untuk jalan ini, dan jalan ini akan menghubung ataupun it will connect bersambung dengan jalan Sabah Sarawak Link Road kedua yang dari Limbang. Bermakna nanti kawasan Tutoh ini ataupun separuh dari kawasan Baram dapat perhubungan jalan yang begitu baik, dan akan membuka banyak peluang ekonomi dari segi pertanian, dari segi pelancongan dan juga peternakan. Itu satu projek besar yang bukan hanya dalam perancangan, sudah mula. Kerja-kerja di tapak sudah mula. Itu termasuk di bawah HDA itu sendiri, Highland Development. Ini pun di bawah HDA. Di bawah HDA. Di bawah daripada HDA, adakah Datuk ada perancangan lain yang disekalikan dengan HDA daripada Adun sendiri? Dari kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan, kita juga ada perancangan untuk sambung jalan dari Bak Kelalan sampai ke Bario sampai ke Long Banga. Ini satu projek besar yang sudah disetujui antara Kerajaan Persekutuan Malaysia dan Kerajaan Indonesia. Di mana kita ada perancangan buat jalan di tepi-tepi persempadanan dengan Kalimantan. Sebab sebelah Kalimantan, jaringan jalan mereka dekat sempadan sudah dekat lengkap. Perlulah kita buat dari sebelah Malaysia juga. Dan seperti yang saya kata, saya difahamkan projek ini sudah secara prinsip disetujui oleh Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Indonesia. Dan sebahagian jalan ini akan bermula dari Bak Kelalan ke Bario, pergi ke Long Banga, akan terus pergi ke Murum dan Belaga untuk masa depan. Ini juga satu perancangan besar untuk menaik taraf jalan-jalan di pendalaman Mulu. Bagaimana pula dengan penerimaan penduduk di kawasan Mulu
dulu ni. Kita faham mereka di kawasan ini agak suka untuk adapt transformasi dilakukan oleh kerajaan. Jadi mungkin Datuk ada komen sedikit. Ada segelintir penduduk kita yang masih kurang faham perancangan yang dibuat oleh kerajaan dan juga pembangunan. Mereka ni kadang-kala dia kuatir dari segi kedudukan tanah mereka dan sebagainya. Nanti saya akan sentuh bila kita datang ke tajuk NCR kemudian nanti. Dan memang seluruh kawasan kita Mulu kita perlu pembangunan jalan dahulu. Sebab selepas jalan baru kita fasa keduanya ialah pembangunan ekonomi. Tanpa jalan yang baik susah kita nak cerita pembangunan sosioekonomi. Jadi Datuk, kalau untuk bagi pemahaman mereka, dia seolah-olah kerajaan akan mengambil tanah dan sebagainya. Ada terdapat isu di kawasan yang dibangkit berkenaan dengan hak milik tanah itu sendiri? Ya, Apa yang boleh Datuk kongsikan? memang ada. Sebab dahulu banyak penduduk di pedalaman kurang mengerti polisi kerajaan tentang tanah-tanah NCR ini ya. Dan baru-baru ini ramailah penduduk kita yang sudah mengerti tujuan kerajaan, polisi kerajaan untuk menggalak semua penduduk-penduduk kita di pedalaman untuk membenar Jabatan Tanah dan Ukur untuk mengukur tanah adat, tanah NCR mereka. Dia dijalankan dalam 2 peringkat. Peringkat pertama, pengukuran itu adalah untuk mengenal pasti sampai manakah kawasan NCR dan di manakah kawasan tanah negeri, state land. Itu fasa pertama. Itu yang kita sebut pengukuran di bawah Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Dan selepas itu dibuat, baru kita buat pengukuran tanah-tanah lot individu. Siapa punya. Itu dia pengukuran di bawah Seksyen 18. Dan selepas itu akan diberi surat hak milik. Dahulu ada juga masyarakat kita di kawasan Hulu yang kurang mengerti. Ada juga pihak-pihak NGO yang menghasut mereka, yang menuduh bahawa pengukuran tanah NCR ini adalah cara kerajaan nak ambil tanah. Ya, itu memang tuduhan yang palsu. Sebab sudah ada bukti pengukuran tanah NCR di bawah Seksyen 6 sudah dibuat di Bario, di kawasan Kelapang, di Batu Patung, di Long Peluan, di Long Panai dan sebagainya. Dan mereka sudah dapat surat hak milik. Macam penduduk-penduduk di Long Panai, mereka dah dapat surat hak milik NCR mereka. Dan di Bario juga, mereka dah tunggu diberi surat hak milik individu. Dan sekarang mereka sudah mengerti, masyarakat kita sudah mengerti. Tujuan kerajaan mengukur kita punya tanah NCR supaya diberi hak milik kepada penduduk. Bukan kita nak rampas tanah mereka. Ada tak yang berjumpa dengan Datuk yang mengatakan bahawa sebelum ini mereka tidak sedar dan bila dah sedar ni mereka mengucapkan terima kasih sendiri? Ada? Ya, memang seperti yang saya kata, dipengaruhi oleh pihak-pihak NGO tertentu yang menghasut mereka untuk menentang polisi kerajaan yang ingin menyukat tanah mereka di bawah Seksyen 6 dan di bawah Seksyen 18. Selepas mereka sudah nampak bukti seperti yang saya kongsi tadi di Bario, di Long Panai, di mana sudah dibuat sukat perimeter dan selepas itu sukat tanah individu dan surat hak milik sudah diberi kepada tuan punya NCR. Sudah mereka tengok bukti ini sudah jadi, barulah mereka sedar dan terbuka. Dan sekarang ni kita punya cabaran, banyak permohonan untuk penyukatan tanah NCR daripada mereka. penduduk kampung sendiri. Dan mereka lah terpaksa menunggu giliran sebab banyak permohonan tempat lain juga. Dan peruntukannya memang dia terhad tiap-tiap tahun kerajaan akan bagi peruntukan. Itu satu pembangunan atau kita punya kejayaan lah kerajaan untuk
menerangkan kepada penduduk kita bahawa tujuan kita untuk menyukat tanah NCR ini bukan kita nak rampas tanah, kita nak beri hak milik. Sekarang saya sangat-sangat bangga penduduk ataupun rakyat kita dah faham. Baik. Ya. Baik Datuk, kita berbaki kurang daripada 3 minit ni Datuk. Mungkin tanah dah dapat selepas ni. Mungkin rakyat tertanya-tanya juga apakah perancangan dalam masa kurang daripada 2 minit untuk Datuk kongsikan kepada penonton di rumah berkenaan perancangan seterusnya secara ringkas kawasan untuk Mulu kawasan khususnya. Mulu. Harapan untuk pada rakyat. Okey, kawasan Mulu perancangan untuk masa depan ialah untuk membangun ekonomi rakyat kita. Kalau saya tengok keadaan tempat kita, apa yang kekuatan kita di kawasan Mulu adalah pelancongan. Sebab banyak tempat tarikan untuk pelancong. Sekarang ni yang menjadi satu yang terkenal seluruh dunia, Taman Negara Mulu. Guanya, Pinnacle-nya dan sebagainya sudah terkenal. Tapi banyak lagi tempat-tempat lain. Macam Taman Negara Pulong Tau di dekat Bario sana. Pergunungan alam sekitar yang begitu indah. Kita hanya nak buka, ada tempat-tempat lain juga, air terjun dan sebagainya. Kalau ada jalannya sudah diperbaiki nanti, aksesnya sudah kita buat, memang banyak peluang untuk pelancong ke sana. Bukan itu saja, kawasan kita di Mulu ini, orang Ulu, kita kaya dengan kita punya budaya. Dan saya pun selalu menggalakkan masyarakat etnik orang Ulu supaya ada pesta budaya sendiri. Ini jadi penarikan kepada pelancong-pelancong kita nanti ya. Ya, dan saya sangat menggalak mereka, kaum Kenyah, kaum Penan, kaum Kelabit, kaum Kiput, kaum Berawan, semua ada pesta mereka. Dan hujung minggu ini ada pesta homestay di Bario dan bulan 7 ada pesta makanan di Bario. Inilah tarikan ataupun potensi-potensi pelancongan. Dan selain dari itu, dari keadaan kita di sana memang sesuai untuk pertanian dan juga peternakan. Dan bagi pertanian, kerajaan sudah lulus dan sudah bangun satu tempat di dekat Long Banga yang kita sebut Integrated Highland Agriculture Station. Kita dah memperkenal ataupun kenal pasti 600 hektar untuk permulaan dibangun untuk tanaman-tanaman. Ini tanaman yang boleh ditanam di kawasan tanah tinggi, semi-temperate. Dan kita sudah mengenal pasti satu syarikat yang menjadi anchor company. Syarikat ini yang akan membuka tempat tersebut dan akan ambil mana-mana petani-petani kita di kawasan tersebut yang minat untuk menyertai kegiatan ataupun industri pertanian, peternakan. Baik. Itu tadi antara apa orang kata Usaha dan hidden gem perancangan. yang perlu Ya. diterokai di kawasan Mulu, dan diharapkan segala perancangan yang dilakukan oleh kerajaan dapat memberi impak lagi di kawasan Mulu menjadi sebuah ekopelancongan yang lestari, Syah. Baik, Manda. Dan kita ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Datuk. Dengan masa begitu mencemburi, mungkin kita boleh extend masa kita dalam temu bual akan datang. Dan pastinya kita akan bekerjasama selepas ini, Datuk, untuk melihat lebih dekat berkenaan dengan pembangunan yang sedang dibangunkan oleh kerajaan negeri dan khususnya daripada wakil rakyat sendiri bersama HDA untuk pembangunan lebih khusus dan komprehensif di Mulu. Dan saya rasa itu saja dapat kami kongsikan. Saya Syazak Arifin. Dan saya Liza Awang, teruskan bersama kami di saluran TVS 1 dan 2 dan juga aplikasi TVS Inspire. Jumpa lagi.